Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rakaman ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan refleksi ataupun komentar kita kepada isu semasa yang saya pilih berkaitan dengan tugasan sejarah dan falsafah perundangan Islam, iaitu isu pekerja Muslim yang bekerja di kedai serba-neka atau pasaraya yang menjual arak atau minuman keras. Jadi persoalannya, apakah sikap atau pendirian kita? Saya akan bahagikan perkongsian ini kepada 3 bahagian. Pertama, kita akan melihat dalil daripada Quran, kemudian yang kedua dalil daripada hadis, dan yang ketiga barulah kita akan kaitkan dengan situasi semasa yang berlaku berdasarkan kepada rujukan yang saya lihat daripada Ustaz Azhar Idrus dan juga beberapa laman web yang telah merungkaikan isu ini. Jadi kenapa saya sentuh perkara ini? Kerana barangkali maklumat ini tidak menyeluruh dan kita lihat ia masih berlaku di mana-mana, malah mungkin juga di kejiranan kita. Pertama, tentang dalil daripada Al-Quran. Asasnya kita perlu tahu bahawa arak ini adalah salah satu kebiasaan yang telah sebati dalam masyarakat Arab pada satu ketika dahulu. Lalu Allah SWT telah mencabut kebiasaan ini dengan berperingkat. Jadi arak ini dia tidak diharamkan secara sekaligus, tetapi berperingkat sebanyak 4 ayat yang menyentuh tentang arak. Dan saya hanya kongsikan ayat yang terakhir yang mengharamkan arak secara mutlak, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah ia agar kamu berjaya. Jadi mengikut kaedah ayat hukum, lafaz yang dijadikan rujukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum ialah lafaz fajtanibuhu. Fajtanibuhu ni ialah fi'il amar yang menunjukkan perintah, dan mengikut kaedah usul fiqh, perintah menunjukkan wajib, al-amru lil wujub. Maka kesimpulannya wajib menjauhi arak setelah daripada ayat ini diturunkan. Jadi disebabkan berlaku pemeringkatan dalam pengharaman arak, maka selepas ayat 90 ini diturunkan, maka arak sepatutnya diharamkan, dan selepas itu barulah berlaku, istilahnya kita kata hukuman ataupun tindakan kepada mereka yang minum arak. Baik. Yang kedua ialah daripada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratun. Rasulullah melaknat perkara yang berkaitan dengan arak ini ada 10 golongan. Dan salah satunya ialah wabai'aha, penjualnya. Jadi sama juga dengan kaedah tadi, dalam hadis hukum lafaz yang menjadi rujukan kepada para ulama untuk istinbat hukum ialah lafaz la'ana Rasulullah. Jadi apabila la'ana itu digunakan, ia menunjukkan larangan. Maka kaedah usul fiqhnya ialah larangan membawa maksud haram, an-nahyu lit-tahrimi, maka kesimpulannya haram dalam konteks hadis ataupun potongan yang saya ambil tadi, wa bai'aha, haram menjual arak. Jadi berdasarkan 2 sandaran ini, maka kita faham bahawa pengharaman arak itu sifatnya qat'i, jelas. Maka tidak ada sebarang pandangan alternatif yang boleh kita rungkaikan ketetapan itu. Dan sudah pastilah hikmahnya ialah supaya arak ini tidak diakses dengan mudah, kerana ia boleh mendatangkan mudarat yang besar kepada masyarakat. Itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua ialah bagaimana kita nak berinteraksi dari aspek realiti sekarang dengan hadis tadi ataupun ayat tadi. Bagaimana 2 dalil tadi nak berinteraksi dengan realiti. Pertama, kita katakan bahawa
Muslim haram bekerja sebagai jurujual yang menjual arak kepada orang kafir. Itu jelas. Walau bagaimanapun situasi, kita lihat situasi. Jika tempat yang orang Muslim ini bekerja, arak itu hanyalah sebahagian, salah satu daripada barang jualan, maka kaedahnya ialah contohnya 5% daripada barang jualan itu ialah arak. Maka kita katakan bahawa gaji yang diterima oleh pekerja Muslim tadi hanyalah 95% yang diyakini halal. Jadi 5% tadi kita anggap ia sebagai syubhah dan perlu dikeluarkan dan disumbangkan kepada maslahah ummah, untuk membangunkan institusi dan apa-apa keperluan yang boleh digunakan oleh masyarakat terbanyak. Jadi sekiranya seorang Muslim tadi dia bekerja di pasaraya sebagai contoh. Ini saya cuma ulas apa yang disebut oleh Ustaz Zahid Idrus. Pekerja ni dia hanya bekerja di bahagian kaunter, juruwang yang melibatkan barangan yang kita kata selain daripada arak, maka dia tak ada masalah. Tak ada masalah untuk dia bekerja, untuk bekerja di situ. Tapi kalau memang dia direct access kepada dia menerima bayaran arak dan dia membungkusnya dan dia memberikan kepada pelanggan, pertama kita katakan bahawa tidak ada masalah untuk kita bekerja di tempat itu dengan syarat tidak menjual arak secara langsung, dengan syarat. Tetapi lebih baik ialah kita mempertimbangkan untuk mencari rezeki ataupun bekerja di tempat yang tidak ada elemen ataupun unsur arak di situ. Itu lebih selamat dan lebih baik. Dan saya mengharapkan penerangan ini dapat membuka ruang ataupun membuka fikiran kita untuk mempertimbangkan semula sekiranya kita terlibat dengan penjualan arak. Malah kalau di Selangor memang kita lihat ada masyarakat yang dicelik perkara ini, maka dia tegur pekerja yang Muslim ini, dia tidak boleh terlibat dengan arak, dan dia kalau dia melakukan jualan itu dia boleh disabitkan sebagai kesalahan syariah dan boleh dikenakan hukuman. Jadi mahu tak mahu, kalaulah peringatan dan juga saranan ini tidak diberikan perhatian, maka pilihan yang ada ialah kita menjalankan penguatkuasaan supaya umat Islam tidak terjebak dengan arak, di mana ia merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.